air ini menjadikan perkara yang banyak dilakukan oleh rakyat kita. Di antaranya, sama ada mereka menangguh hutang, alung dan sebagainya, seperti rakan-rakan saya memaklumkan tadi, sama ada tekanan hidup kerana kemiskinan, mental, putus kasih dan sebagainya. Di negara kita ini, membunuh diri boleh didakwa di mahkamah dan dijatuhkan hukuman penjara hingga 1 tahun atau dengan denda atau kedua-dua sekali di bawah kanun keseksaan. Berdasarkan tinjauan kebangsaan, kesihatan dan morbiditi 2022, didapati terdapat trend peningkatan cubaan bunuh diri atau pemikiran melakukan tindakan itu dalam kalangan remaja, terutamanya remaja perempuan di negara kita. Sejak 5 tahun yang lalu, menerusi tinjauan ini, pemikiran membunuh diri itu meningkat secara mendadak pada tahun 2022, iaitu sebanyak 13.1% dalam kalangan mereka yang berusia 13 hingga 17 tahun berbanding pada tahun 2017, iaitu sekitar 10%. Meskipun tindakan cubaan diri ini merupakan sebuah jenayah, ia terus berlaku malah meningkat dengan sangat ketara. Saya ingin mendapatkan maklumat daripada kerajaan berkenaan jumlah kes bunuh diri dan berapakah jumlah kes yang telah didakwa di mahkamah dan dijatuhkan hukuman. Data ini penting untuk kita lihat sejauh manakah keseriusan isu cubaan bunuh diri ini. Saya juga ingin penjelasan mengenai jumlah kes yang sedang atau menunggu untuk dibicarakan yang akan digugur dengan pemansuhan Seksyen 309 ini. Tuan Yang di-Pertua, ini membuktikan hukuman undang-undang gagal untuk menyelesaikan isu cubaan bunuh diri. Saya percaya telah tiba masanya untuk kita cuba menggunakan pendekatan yang lain yang lebih sesuai untuk bukan hanya mengekang perbuatan tetapi juga menyelesaikan isu ini dari akarnya. Oleh itu, tindakan kerajaan untuk jenayahkan percubaan bunuh diri, meletakkannya sebagai isu kesihatan mental adalah sebuah keputusan yang tepat dan kena pada masanya. Namun begitu, kita semua tahu bahawa negara ini mempunyai 2 undang-undang, iaitu sivil dan syariah. Dan seperti yang kita ketahui, dalam Islam ini membunuh diri adalah perkara yang kecil dan berdosa dari segi syariah. Pembuatan bunuh diri merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar. Saya percaya berbagai kajian dan perbincangan telah dilaksanakan sebelum pindah ini diusulkan. Saya juga difahamkan bahawa kerajaan telah meminta pandangan daripada berbagai pihak yang berkaitan, termasuk pejabat mufti wilayah persekutuan. Oleh itu, saya ingin minta penjelasan dari Menteri untuk kongsikan pandangan daripada pejabat mufti dan pihak tertentu yang berkaitan dengan undang-undang syariah mengenai hal ini. Tuan Yang di-Pertua, tinggilah harapan saya agar pemansuhan Seksyen 309 ini akan memberi noktah kepada isu bunuh diri di Malaysia dan dapat membentuk masyarakat yang menghargai nyawa dan nilai diri masing-masing. Dengan ini, saya pohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Datuk Johannes. Sekarang saya menjemput Tuan Haji Hussein Ismail untuk berbahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Yang di-Pertua, sahabat-sahabat ahli Dewan Negara yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, saya turut bersama untuk membahaskan isu berkaitan dengan kanun kesesaan yang terkait dengan
isu cubaan membunuh diri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bunuh diri satu hal, cubaan bunuh diri satu hal. Bunuh diri yang berlaku dalam masyarakat dunia sekarang ini ialah perlakuan yang telah pun dibuat. Dalam Islam hukumnya haram. Tetapi cubaan membunuh diri belum lagi berlakunya bunuh diri dan hukumnya masih lagi ada di tahap yang berbeza. Satu kenyataan yang diambil daripada catatan WHO bahawa 800,000 kes bunuh diri di dunia ni setiap tahun. Artinya 40 saat, setiap 40 saat satu kes bunuh diri. Tapi hari ini saya ingin fokus kepada usul ataupun undang-undang ini, undang-undang cubaan membunuh diri. Tuan-tuan ahli-ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, dalam kes dalam Islam dia ada dua benda yang ada 5 perkara yang disebut yang digolongkan dalam maqasid syariah. Yang pertama yang terpenting ialah hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua terpenting ialah hifzun nafs, menjaga nyawa. Sebab itu dari segi hukum Islam ataupun dalam kaedah Islam ini ada satu kes yang disebut yang terkait cubaan membunuh diri dan akhirnya jadi bunuh diri. Disebutkan dalam hadis daripada Jundub radhiyallahu anhu, diriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada umat sebelum kalian terdapat seorang yang tercedera, tidak dapat menahan kesakitan, lalu dia mengambil pisau dan memotong tangannya. Darahnya terus mengalir dan akhirnya dia mati dengan perlakuan itu. Di situ akhirnya membunuh diri. Dan Allah sebut, dan Allah berkata, hamba-Ku telah menyegerakan untuk mati. Aku telah mengharamkan ke atasnya syurga. Al-Bukhari, hadis nombor 3463. Ada beberapa hadis yang lain tetapi saya singkatkan untuk tujuan tempoh masa yang sangat singkat ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bunuh diri dengan sedar. Satu lagi bunuh diri tanpa sedar. Bunuh diri dengan sedar mungkin disebabkan oleh frustrated dan lain-lain. Tapi bunuh diri tanpa sedar, bunuh diri tanpa kawalan. Kadang-kadang bunuh diri tanpa kawalan ini oleh faktor-faktor yang tertentu, mungkin gila, tapi jarang orang gila bunuh diri. Orang gila ni boleh merempat tepi sampah untuk terus hidup dan dia tak kena COVID pun. Musim dia gila, jadi zaman orang COVID. Tetapi yang bunuh diri ni jadi sedar ataupun sebarang sedar. Oleh kerana itu, bila kita lihat dalam mungkin kalau kita baca Suratul Nas, selain daripada yang sedar, yang separah sedar ataupun tidak sedar ni, ada satu lagi faktor lain yang disebabkan oleh gangguan luar. Saya rasa mungkin tidak perkara ini diambil kira dalam kita melihat perkara ini. Sebab kalau kita kata, orang Melayu kata ni dah masuk setan. Maknanya masa tu dah tak boleh kontrol dia diri dia. Dalam Suratul Nas, puncanya disebut minal jinnati wan nas. Sebahagian kalau dalam Islam dipanggil sihir. Sihir ini datang daripada dua, minal jinnati wan nas, daripada manusia dan juga daripada syaitan. Dan dalam isu ini barangkali ada tidak perkara ini diambil kira dalam persoalan akta cubaan membunuh diri ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, usaha menyelamatkan ini saya fikir lebih besar daripada usaha untuk menjenayahkan. Sebab itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melepaskan saudaranya mukmin daripada kesusahan di dunia, maka Allah melepaskannya di akhirat nanti. Saudara-saudara sekalian, yang jadi bunuh diri ini pun masalah dunia juga, masalah kesusahan yang melampau yang tak mampu ditanggung. Jadi oleh itu saya juga melihat satu lagi perkara yang juga sangat penting. Kalau lihat dari sudut dalam Islam ini yang saya baca, ada satu artikel daripada Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia menyebutkan bahawa dalam kitab-kitab tidak diterangkan, tidak dibahaskan banyak berhubung dengan cubaan bunuh diri. Sebab lintasan untuk membunuh diri
tidak lagi menjadi hukum dan dia minta maaf, Allah ampun. Jadi dalam sebab itu bila diolah dalam sebab ini Yang Berhormat Menteri, ertinya dalam kes ini sendiri pun Islam tidak pergi sampai ke tahap cubaan membunuh diri itu sebagai satu jenayah. Sebab itu saya fikir usaha untuk menukarkan daripada jenayah kepada tidak jenayah ini adalah usaha yang selari dengan syariat Islam pun. Lagipun di banyak keadaan di dunia ini, saya tak ingat tahunnya, tapi apabila pemerkasaan atau pemerkasaan terhadap menjenayahkan cubaan membunuh diri di Kanada, akhirnya peratusan membunuh diri makin naik. Di Sri Lanka, apabila diturunkan daripada jenayah kepada tidak dijenayahkan, tidak dimasukkan dalam klasifikasi jenayah, maka akhirnya perlakuan cubaan membunuh diri ini menurun. Yang penting juga saya ingat sekarang ini, selain daripada menyokong usul yang kita bahaskan pada hari ini, saya fikir perkara lain yang juga perlu diambil perkiraan, walaupun ini bukan di bawah kementerian yang dimaksudkan, tentunya kementerian-kementerian yang lain seperti Kementerian Kesihatan. Usaha untuk membendung perlakuan hasrat begini atau penyakit mental yang tak terkawal langsung ini perlu diperkasakan dari sudut kemampuan pengawasan atau perawatan kesihatan mental. Ada dua perkara. Pertamanya, rawatan dari sudut fizikal. Ini yang pergi tengok Wad 17, Wad apa ni, ini rawatan fizikal. Itu Wad 17 tu dah gila kan. Ini belum tahap itu ni. Tetapi yang kedua lagi ialah rawatan dari segi holistik. Sebab itu saya fikir kedua-dua pendekatan rawatan ini harus diperkasakan. Yang keduanya, membendung produk persekitaran yang mendorong ke arah ini. Yang antara lain yang kita tengok sekarang ni, terlalu banyak filem-filem ataupun apa bentuk drama dan lain-lain yang terdapat di serata tempat di media massa. Ending kepada cerita bunuh diri. Akhirnya masyarakat kita juga ambil budaya ini untuk membuat penyelesaian. Yang ketiganya, yang keempat dan ketiga dah, iaitu bendung dari sudut dokongan masyarakat. Dalam Islam ada kalau tadi kita dengar YB duk banyak cerita ini masalah hutang lah. Dalam Islam ni ada satu lagi penyelesaian. Zakat contohnya. 1/8 daripada zakat adalah membayar hutang, menyelesaikan isu hutang. Nilai zakat di negara kita ni bukan sedikit. Jadi saya fikir mungkin institusi ini juga boleh turut membantu. Sama juga mungkin dukungan wakaf, dukungan zakat, dukungan sedekah untuk menyelesaikan permasalahan yang lain yang disebutkan ini. Dan saya fikir satu yang terakhir yang harus kerajaan mengambil kira, kita bendung menurut hukum, tapi persekitaran yang kita tadi itu, budaya masyarakat yang budaya Hinduism, budaya berpoya-poya yang melampau. Duit tak macam mana, tapi tunjuk gayanya terlalu lebih. Ini zaman P. Ramlee dulu, tapi sekarang lebih daripada zaman P. Ramlee yang orang buat. Jadi fikir program mendidik masyarakat untuk dapat membendung perlakuan sehingga akhirnya disebutkan sebagai frustrated, tak mampu kawal diri, tak boleh nak kontrol akibat daripada habis segala-galanya, haruslah kita buat dalam pendekatan yang lebih serius oleh pihak-pihak dan kementerian yang berkaitan. Di samping juga mungkin kita tengok tadi bila menteri sebut antara puncanya, satunya dadah, satunya alkohol. Datuk Seri, dadah ni akhir, ni last. Dadah kita haram tapi alkohol tak haram. Alkohol ni bukan sekadar bunuh diri. Membunuh diri saya tak sengaja bunuh orang dalam kes di Lebuh Raya. Banyak kes yang terkait dengan dadah. Tapi barangkali dadah kait dengan alkohol. Tapi alkohol ni ramai orang sayang. Enggak. Dadah ramai tak sayang. Tapi sehingga hari ini alkohol masih lagi dilihat sebahagian daripada budaya kehidupan masyarakat. So saya fikir ini semua harus diambil kira dalam penyelesaian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih YB, perbahasan menarik. Saya nak dengar lebih lagi tapi masa kita terhad. Jadi tempoh perbahasan telah tamat dan sekarang ini
saya jemput Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk menjawab. Terima kasih, Tuan Yang Bertuah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pembahas, sejumlah 11 pembahas yang telah pun mengambil bahagian dalam rang undang-undang ini. Satu rang undang-undang yang cukup penting yang berkait rapat dengan lagi 2 rang undang-undang yang akan dibahaskan selepas ini. Di Dewan Rakyat, kami telah pun membuatnya satu persatu, walaupun terdapat satu cadangan earlier untuk semua dibuat sekali. Sebab saya membangkitkan perkara ini oleh kerana terdapat juga banyak persoalan dalam perbahasan ini yang berkait dengan rang undang-undang yang akan dibahaskan selepas ini, iaitu berkenaan dengan mental health. Tapi be that as it may, Tuan Yang Bertuah, saya akan menjawab kepada isu-isu yang berkaitan dengan rang undang-undang ini dan juga kepada isu-isu yang berkaitan dengan rang undang-undang mental health tersebut. Saya akan mereservkan jawapan-jawapannya kepada semasa menjawab ataupun menggulung rang undang-undang tersebut. Saya dengan izin Tuan Yang Bertuah merujuk kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Dr. Linggesh Warren, anak lelaki Dato' Sri Aruna Salam. Beliau telah bertanya berkenaan dengan usaha kerajaan dalam meningkatkan akses kesihatan mental. Sebagai makluman Yang Berhormat, kerajaan melalui Kementerian Kesihatan KKM telah menyediakan perkhidmatan kesihatan mental di 1,161 klinik kesihatan, 60 buah hospital dan 30 buah pusat kesihatan mental masyarakat ataupun disingkatkan namanya Mentari, MENTARI. Juga 4 institusi mental yang meliputi aspek promosi, pencegahan, pengesanan awal dan rehabilitation. KKM juga telah menambah baik perkhidmatan kesihatan mental di klinik kesihatan premier dengan meningkatkan accessibility perkhidmatan kesihatan mental kepada kanak-kanak dan juga remaja menerusi klinik mesra remaja. Seterusnya, kerajaan telah memperluaskan perkhidmatan kaunseling di peringkat kesihatan premier melalui penempatan 200 kaunselor secara kontrak ataupun CFS. Selain itu, kaunselor kontrak ini telah ditempatkan di 138 pejabat kesihatan daerah bagi memberikan khidmat secara berjadual di 831 klinik kesihatan di seluruh negara. Terdapat juga badan bukan kerajaan yang berperanan dalam menyampaikan perkhidmatan kaunseling dan sokongan psikososial di peringkat komuniti. Seterusnya, kerajaan telah melaksanakan proses digitalisation kesihatan mental menerusi MySejahtera. KKM juga telah memulakan perkhidmatan saringan kesihatan mental melalui aplikasi MySejahtera bagi tujuan mengesan awal individu-individu yang mempunyai kesihatan mental yang memerlukan bantuan. So, semua langkah dan inisiatif ini sudah tentunya akan menyumbang kepada menangani masalah kesihatan mental ini yang boleh membawa kepada insiden-insiden cubaan membunuh diri, of course juga kes-kes bunuh diri. Tuan Yang Bertuah, Yang Berhormat Datin Haja Ros Suryati binti Alang telah membangkitkan persoalan sama ada pindaan yang dicadangkan ini merangkumi kes buli fizikal ataupun cyber bullies yang membawa kepada perlakuan bunuh diri ini. Walaupun percubaan bunuh diri bukan lagi satu kesalahan jenayah, pensubahatan seperti yang saya katakan tadi, persubahatan untuk melakukan perbunuhan diri dan percubaan bunuh diri masih merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 305 dan juga Seksyen 306 Kanun Keseksaan. Sekiranya perbuatan buli tersebut boleh
dikaitkan dengan kejadian bunuh diri dan ini sudah tentunya akan bergantung kepada siasatan dan sebagainya. Sekiranya siasatan menunjukkan atau menjurus kepada boleh dikaitkan dengan kejadian bunuh diri itu, pembuli tersebut boleh dituduh di bawah Seksyen 305 atau 306 yang mana yang bersesuaian. Sekiranya buli tersebut mengakibatkan kecederaan fizikal kepada mangsa, buli tersebut boleh juga dituduh di bawah peruntukan-peruntukan berkaitan yang lain yang mendatang kecederaan. So it all depends dengan izin Tuan Yang Bertuah on the investigations that are conducted. Seksyen 305 dan 306 akan merangkumi kes-kes buli cyber untuk melindungi mangsa-mangsa. Oleh sebab mereka yang dikatakan terlibat dalam mempengaruhi mangsa-mangsa untuk mengambil nyawa mereka dalam secara talian. Dalam kes-kes cyberbully, bukan saja untuk kes-kes berkenaan rang undang-undang ini, sudah tentunya Kementerian MC itu akan memainkan satu peranan yang penting. Oleh kerana mereka juga akan terlibat di dalam proses siasatan. Jadi perlu adanya kerjasama antara agensi-agensi yang berlainan, polis, MC dan sebagainya untuk trace ataupun mengesan pembuli-pembuli tersebut. Kita tahu in this day and age dengan izin Tuan Yang Bertuah adalah banyak cara untuk menyalahgunakan online services dan sebagainya dan ini merupakan satu challenge kepada bukan saja untuk rang undang-undang ini, untuk banyak kesalahan jenayah yang lain. Tuan Yang Bertuah, Yang Berhormat Datuk Kesawadas anak lelaki A. Achutan Naya telah bertanya berkenaan jumlah individu yang dipenjara bagi kesalahan cubaan bunuh diri di bawah Seksyen 309 tersebut. Berdasarkan statistik yang diperolehi dari tahun 2014 hingga 2022, terdapat 3 kes individu yang telah dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 309 dan telah menjalani tempoh pemenjaraan. Saya percaya Tuan Yang Bertuah persoalan yang sama iaitu berkenaan dengan statistik juga ditanya oleh Dato' Johannes binti Abdul Aziz tadi semasa pembahasan beliau. Minta maaf. Jadi itulah statistik berkenaan kes-kes yang the most recent cases. Ada yang tanya sama ada pindahan-pindahan ini bersifat retrospektif. Ianya tidak bersifat retrospektif, ianya bersifat prospektif. Maksudnya semua kes yang dituduh ataupun yang dituduh sebelum penguatkuasaan pindahan-pindahan ini masih dikekalkan, masih akan diteruskan. Tapi from the date of the pindahan itu akan dimansuhkan. Dan itu adalah soalan yang ditanya oleh Tuan Manulan bin Muhammad sebentar tadi. Percubaan bunuh diri selepas pindahan ini bukan lagi satu kesalahan jenayah. Walau bagaimanapun kes-kes di mana pelaku telah dituduh dan didapati bersalah oleh mahkamah, hukuman mereka adalah hukuman yang sah berdasarkan seperti yang saya katakan tadi, peruntukan undang-undang yang terpakai pada masa tersebut. Seterusnya, persoalan yang diajukan berkenaan dengan apakah tindakan yang boleh diambil ke atas individu kedua yang mengakibatkan pelakuan bunuh diri atau percubaan bunuh diri. Dalam hubungan ini, jika peranan orang tersebut merupakan satu persubahatan, maka orang kedua itu juga akan tertakluk kepada pendakwaan di bawah pindahan ini. Kita perlu ingat di sini bahawa pindahan-pindahan yang baru di sini adalah untuk memperkenalkan ataupun introduce satu keadaan di mana persubahatan terhadap seorang kanak-kanak ataupun seorang yang kurang mempunyai keupayaan mental yang kurang, itu telah pun juga menjadi satu jenayah sekiranya kita membuat persubahatan untuk
memujuk orang yang lain itu cuba untuk membunuh diri. Bagi menjawab soalan daripada Yang Berhormat Datuk Syamsuddin bin Haji Abdul Ghaffar, beliau telah bertanya berkenaan apakah perbuatan yang dikategorikan sebagai menjadi kesalahan cubaan membunuh diri dan yang manakah bukan menjadi satu kesalahan. Untuk makluman Yang Berhormat, perbuatan persubahatan adalah seperti terkandung di bawah Seksyen 107, iaitu berkenaan dengan izin accomplices kanun keseksaan, iaitu seorang yang instigates ataupun menghasut, commands iaitu memerintahkan ataupun mengarahkan, engages ataupun melibatkan diri, dan intentionally aids membantu dengan niat. Mana-mana perlakuan di atas adalah termasuk dalam pensubahatan tersebut. Sekiranya persubahatan itu memberikan niat sedemikian kepada seseorang sehingga cubaan itu menjurus kepada meragut nyawa, maka ia akan menjadi satu kesalahan. Selain itu, menjadi kesalahan atau tidak adalah bergantung kepada niat ataupun mens rea dengan izin seorang melakukan cubaan membunuh diri. Tuan ini betul, seperti yang saya katakan tadi, kebanyakan soalan lain adalah menuju kepada the mental health aspect. Sekarang kami akan, itu adalah rang undang-undang yang terakhir. In fact, the third bill, I believe. So, saya akan menggulung dan menjawab sekaligus semasa penggulungan tersebut. So, for now, I think itu sahaja jawapan saya. Terima kasih, Tuan Ini Betul. Terima kasih, Menteri. Ahli Yang Berhormat, sekarang ini saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat bersetuju, kata bersetuju, dan yang tidak bersetuju, kata tidak. Nampaknya lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda kanun keseksaan. Majlis dalam jawatankuasa. Fasal-fasal 1 hingga 4. Fasal-fasal 1 hingga 4 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Tuan Menteri. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya adalah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju, kata bersetuju, dan yang tidak bersetuju, kata tidak. Setuju. Sebulat suara setuju, lebih suara bersetuju, maka majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Saya jemput Menteri. Tuan Betul, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda kanun keseksaan telah ditimbangkan dan dalam jawatan kuasa dan telah disetujukan tanpa pindaan. Saya pun mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa menyokong? Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli yang bersetuju kata bersetuju dan yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan sekarang.
Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda kanun keseksaan. DR 16 Palang 2023, Rang Undang-Undang Kanun Tata Cara Jenayah dalam kurungan pindaan dalam kurungan nombor 2 2023. Bacaan kali yang kedua. YB Menteri dipersilakan. Tuan Yang Bertuah, saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-Undang Kanun Tata Cara Jenayah pindaan nombor 2 2023 dibacakan untuk kali yang kedua sekarang. Tuan Yang Bertuah, Rang Undang-Undang yang akan saya bentangkan adalah Akta Kanun Tata Cara Jenayah pindaan nombor 2 2023 yang telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 22 hari bulan Mei 2023. Rang undang-undang ini bertujuan untuk memindah Kanun Tata Cara Jenayah ataupun Akta 593 yang berbangkit daripada pindaan kepada Kanun Keseksaan, iaitu Akta 574, yang antara lain untuk memasukkan persubahatan perlakuan cubaan bunuh diri oleh kanak-kanak atau orang yang kurang keupayaan mental atau oleh mana-mana orang sebagai satu kesalahan jenayah. Secara amnya, pindaan Akta 593 ini meliputi 2 fasal seperti berikut. Fasal pertama mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai permulaan kuatkuasa akta yang dicadangkan. Fasal kedua bertujuan untuk meminda jadual pertama kepada Akta 593 yang berbangkit daripada pindaan yang dibuat kepada Seksyen 305 dan 306 Kanun Keseksaan dan pemotongan Seksyen 309 Kanun Keseksaan. Pindaan yang terlibat bagi jadual pertama Akta 593 adalah dengan menggantikan butiran yang berhubungan dengan Seksyen 305 Kanun Keseksaan dengan butiran seperti yang tertera di jadual dalam Fasal 2. Selanjutnya, pindaan yang berkaitan adalah mengenai butiran yang berhubungan dengan Seksyen 306 Kanun Keseksaan dalam ruang 2 jadual pertama, iaitu dengan memasukkan perkataan dengan izin or attempted suicide selepas perkataan dengan izin of suicide di dalam seksyen tersebut. Perkara ini adalah selari dengan tujuan memperkenalkan kesalahan persubahatan percubaan membunuh diri oleh mana-mana orang selain daripada kategori orang ataupun individu yang dinyatakan di bawah pindaan Seksyen 305 Akta 574. Pindaan terakhir yang terlibat adalah dengan memotong butiran yang berhubungan dengan Seksyen 309 Kanun Keseksaan dan butir-butir yang berhubung dengannya. Melalui pemansuhan Seksyen 309 Kanun Keseksaan ini, perlakuan cubaan membunuh diri tidak lagi menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen ataupun di bawah Akta 574 selepas ini. Dengan ini, Tuan Yang Bertuah, saya pohon mencadangkan. Sekian. Terima kasih. Ada siapa-siapa yang menyokong? Tuan Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis adalah suatu akta untuk meminda Kanun Tata Cara Jenayah dibahaskan kali kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Ahli-ahli yang berhormat, di hadapan saya ada seramai 5 orang ahli yang nak berbahas. Maka saya buat ketetapan bahawa masa yang diberikan tetap 7 minit seorang. Dengan ini, saya mulakan perbahasan dengan menjemput YB Datuk Kesawadas anak lelaki Achutan Nair. Terima kasih Yang Dipertua untuk bagi peluang kepada saya untuk berbahas. Berdasarkan laporan Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS 2019, 7.9% kanak-kanak yang berumur antara 5 hingga 15 tahun mengalami tekanan mental. Ia bersamaan dengan 4 daripada 10 kanak-kanak di negara ini mengalami tekanan mental. Angka tersebut memamparkan realiti yang dihadapi oleh kanak-kanak di negara ini yang turut berdepan dengan masalah tekanan mental seperti mana yang dihadapi oleh golongan dewasa. Selain pengaruh filem yang dipertontonkan kepada mereka, kita tidak nafikan bahawa penjaga termasuklah adik-beradik atau ibu bapa mereka juga merupakan antara watak yang berupaya mempengaruhi tingkah laku seseorang kanak-kanak. Selain masalah kemiskinan yang menjadi faktor kepada penyisahan
sesebuah keluarga oleh masyarakat. Keciciran sekolah juga turut menyumbang kepada kegagalan ibu bapa untuk membentuk kepribadian anak-anak mereka. Oleh sebab itu, psikologi kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh individu yang rapat dengan mereka. Jika baik individu itu, maka baiklah akhlak serta pemikiran dia. Berbicara tentang penyisahan keluarga terhadap anak, saya ingin menyingkap satu kisah hitam yang pernah dialami oleh seseorang kanak-kanak yang pernah melakukan percubaan untuk bunuh diri. Individu yang dikenali sebagai Nur menceritakan bahawa dia telah mengalami tekanan mental yang kritikal sehinggakan dia mengambil keputusan untuk menelan beberapa biji Panadol demi niat untuk membunuh diri. Penyisahan keluarga terhadap dirinya membuatkan Nur berasa tertekan lebih-lebih lagi selepas dia tidak mendapat sokongan serta persetujuan ibu tiri dan bapa kandungannya untuk melanjutkan pendidikan di universiti. Kisah tersebut wajah tidak dijadikan sebagai rujukan kepada kita dalam membicarakan perihal persubahatan terhadap perbuatan bunuh diri. Cerita ini boleh didapati di beritaharian.com, Ogos 6 hari bulan 2015. Persoalan penting yang saya ingin anjurkan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri ialah adakah penyeksaan psikologi yang dilakukan oleh ibu bapa terhadap seseorang anak seperti menyisahkan atau mendidikkan hak pendidikan boleh disifatkan sebagai abatement bagi maksud rang undang-undang ini. Saya ingin mengambil Seksyen 306 Indian Penal Code sebagai rujukan. Berdasarkan seksyen tersebut, abatement atau persubahatan kepada perbuatan bunuh diri yang dilakukan oleh orang lain merangkumi hasutan atau instigation dengan izin dibuat oleh seseorang orang lain untuk bunuh diri. Penglibatan dalam konspirasi untuk menyebabkan seseorang melakukan perbuatan bunuh diri dan bantuan yang dilakukan dengan niat untuk menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan bunuh diri. Saya berpendirian bahawa definisi atau takrif abatement dengan izin bagi maksud yang boleh menyebabkan perbuatan bunuh diri atau cubaan bunuh diri berlaku wajah diperincikan dengan lebih definitif. Pengabaian penjaga atau ibu bapa terhadap kanak-kanak merupakan satu bentuk penderaan emosi yang boleh mendorong seseorang kanak-kanak yang melakukan sesebarang perbuatan yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa seperti yang berlaku kepada Nur. Ia merupakan dorongan tidak langsung atau indirect abatement dengan izin yang berbentuk provokasi terhadap mental dan emosi kanak-kanak yang berada dalam situasi tersebut. Oleh yang demikian, perkataan abatement harus mempunyai definisi yang lebih luas dengan deskriptif bagi menyokong pendakwaan yang boleh berdasarkan kronologi peristiwa yang mencetuskan cubaan bunuh diri oleh seorang kanak-kanak. Dari sesi bahasa, abatement dalam kamus Cambridge bermaksud dengan izin Tuan Yang Dipertua, the act of encouraging someone to do something wrong. Berdasarkan taksiran tersebut, saya dengan tegas berpandangan bahawa sebarang bentuk pengabaian ibu bapa atau penjaga terhadap kanak-kanak termasuk mengongkong serta apa jua perbuatan yang menyeksa emosi adalah dikira dengan dorongan kepada cubaan bunuh diri yang dilakukan. Tempoh pemenjaraan maksimah selama 20 tahun merupakan hukuman yang wajar dilaksanakan kepada pesalah bagi maksud rang undang-undang ini. Dengan mengambil kira risiko berdepan dengan gangguan psikologi termasuk trauma oleh seseorang mangsa kanak-kanak pada masa hadapan, pemenjaraan bagi tempoh yang lama serta denda berbayar merupakan hukuman wajar. Ia bertepatan dengan objektif untuk memerangi perbuatan bunuh diri yang dihasratkan menerusi pindaan Akta 593 ini. Datuk Yang Dipertua, sekian saja ucapan perbahasan saya dan saya mohon menyokong. Terima kasih. Ada masa lagi?
Habis? Sudah cukup. Sudah cukup. Cukup ya. Terima kasih. Beri peluang pada orang lain. Seterusnya saya jemput YB Tuan Haji Muhammad Apandi Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Datuk Seri Timbalan Dipertua, insya-Allah jangan bimbang, yang ni pendek je. Pasal dia sambungan pada yang tadi. Dia hanya melibatkan pindaan pada jadual. Pasal dia memasukkan Seksyen 305, 306 untuk memasukkan kategori baru, yakni abatement tu. Orang yang terlibat dari sudut mempengaruhi mereka-mereka yang cuba bunuh diri dan membunuh diri. Jadi sebab tu jadual ini dibuat tambahan lah. Kerana seperti mana kita sedia maklum, jadual asal membunuh diri dulu satu kesalahan. Cuba membunuh diri satu kesalahan. Tapi sekarang ni oleh disebabkan daripada pemerhatian umumnya, yang cuba nak membunuh diri ini selalu melibatkan masalah yang serius dan umumnya terlibat dengan isu mental, maka mereka-mereka yang mengambil kesempatan untuk bersekongkol ataupun memberi dorongan sehingga menyebabkan membunuh diri itu, mereka ini dijatuhkan hukuman yang berat. Jadi sekarang ni sebab tu dibuat tambahan supaya yang abatement dulu tidak ada dalam kategori ini, maka dimasukkan di dalam jadual pertama rang undang-undang ini. Cuma secara umumnya macam inilah. Macam kata yang pihak kerajaan menjawab sebentar tadi, bilangan klinik-klinik yang mempunyai psikiatris, pakar psikiatri ini, saya tidak tahu kerana sepanjang perbicaraan, kerana ramai yang kita tahu bertemu dengan kumpulan-kumpulan psikiatri ini, dia menceritakan tentang bilangan psikiatri yang jauh daripada mencukupi. Tetapi isu mereka yang nak membunuh diri ini semakin ramai. Terutama kalangan budak-budak muda yang kecewa, yang gagal mencapai hasrat, tekanan keluarga tentang keputusan perpisahan, kegagalan cinta, terpengaruh dengan izin. Walau saya akan diserang bertubi-tubi oleh peminat-peminat K-pop dan drama Korea ni, memang itu faktor yang mendorong kepada elemen-elemen yang menyebabkan ada kecenderungan untuk membunuh diri. Sebab tu kalau kita fikir secara logik, filem Korea tu pun kalau nak ada, dia ada kategori abatement juga. Sebab tu kalau boleh ada penapis filem ni, dia kena tengok jugalah. Supaya kita tak nak jadikan trend Korea, presiden dia tak dapat menjawab isu-isu rasuah dan ada salah laku lain menyebabkan mereka mengambil keputusan membunuh diri. Bahkan di Jepun tu, Mount Fuji tu ada satu lokasi untuk mereka bunuh diri. Jadi kita tak nak benda itu ada digazetkan di negara kita. Kita tak nak benda itu sejauh-jauhnya. Saya dah baca hukum-hukum Islam tadi. Ramai sahabat-sahabat daripada agama Islam dah baca hukum. Untuk sahabat-sahabat kita, anak-anak kita yang bukan beragama Islam, kita nak pendidikan moral itu diperketat, diperkemaskan lagi. Dan pada masa sama, pakar-pakar psikiatri ini biar cepat-cepat dapat didaftarkan mereka ini kepada masuk dalam kategori daftar psikiatri. Jadi kalau mereka ni cepat-cepat didaftar, mana kalau kategori mereka masuk dalam kategori itu, memudahlah rekod-rekod kerajaan. Cuma sekarang ni saya sangsi tentang bilangan pakar psikiatri yang ada dalam negara. Kerana keutamaan kerajaan bila menyebut tentang Kementerian Kesihatan adalah untuk menempatkan doktor-doktor medik MO tu yang sekarang masih lama dah menjadi isu tertunggak negara dan diberi jaminan oleh Yang Amat Perdana Menteri dalam tempoh 3 tahun 1,500 akan diserapkan. Dan bahkan ada satu kecenderungan, tapi alhamdulillah disangkal balik tentang pelajar-pelajar yang berminat untuk memasuki bidang kedoktoran, dan salah satu bidang kedoktoran bila dia pergi kepada spesialis adalah psikiatri. Jadi di tahap doktor pun dah ada masalah untuk kerajaan selesaikan. Jadi bagaimana kita nak mengeluarkan lebih ramai psikiatri ini? Dan minat di kalangan doktor-doktor ni bila nak mencuri kepada spesialis kurang ke bidang psikiatri, pasal banyak mereka yang tak nak, dengan izin Kelantan, tak nak main dengan orang gila-gila ni.
Takut dia menjadi gila. Pasal banyak rekod-rekod ini bukan cerita bohong, cerita betul. Banyak doktor-doktor ni dia nak pantau orang gila, dia pun kena acting sebagai gila. Baru dia sama level. Kalau dia tidak acting gila, dia tak boleh orang gila tu tahu dia tak gila. Sebab tu ada satu kisah Timbalan dia betul di Kelantan. Ni di ward betul ni, cerita betul. Yang tak berapa gila dibunuh oleh yang gila. Yang satu tu dah di hospital Sultanah Zainab. Dia dah sembuh lah, macam nak ala-ala sembuh, macam transit, tapi katil atas bawah, di ward gila. Jadi yang betul-betul gila ni pun cekik dia betul mati saja-saja. Dibunuh oleh yang masih gila kepada yang baru sedar daripada gila. Jadi saya nak bagi tahu bahawa masalah sekarang ni minat doktor untuk spesialis pergi pada sakit amat kurang. Sebab tu saya rasa angka yang kita ada ni belum cukup untuk kita mengatasi isu-isu yang semakin berleluasa tentang mereka-mereka yang... Wabi nak mencelah Wabi. Sila. Boleh Sila Bob. Ada peminat juga. Saya nak tanya Yang Berhormat. Sekarang ni membunuh diri ni, cubaan bunuh diri bukan menjadi satu kesalahan. Ada tak nanti mungkin ada orang dia berpura-pura nak membunuh diri, tetapi sebenarnya dia nak sesuatu. Kan dia konon nak bunuh diri. Jadi macam mana daripada segi undang-undang ni, adakah itu pun kita panggil sebagai percubaan bunuh diri padahal dia hanya berpura-pura dan mengugut sesuatu sebab nakkan sesuatu. Terima kasih. Itu susah kita, level kita nak determine. Tapi dalam Islam ni kita membantu orang tu satu kemuliaan lah. Mana walaupun dia menipu kita, tak mengapalah. Kita jangan kata kita ni tak cerdik kerana membantu dia. Orang bermasalah kita bantu. Kerana kita dalam Islam ni, bahkan agama-agama lain tu, bila mana kita bantu orang ni, insya-Allah Tuhan bantu selalu kita. Saya cukup yakin dengan benda ni. Dalam kita berniaga ni, memang saya tak tahulah sahabat-sahabat lain. Tiap-tiap bulan ni tak kurang 30 orang hantar mesej macam ni. Bertalu-talu hantar mesej. Jadi kita pun faham. Kadang-kadang tapi kita ada limit kita. Tapi orang yang di kategori sebegitu, kita tengok, kita buat selidikilah. Betul ada macam yang disebut oleh sahabat saya Bob tu. Memang ada, tapi kalau saya sikap, kita main politik, sebagai pemimpin masyarakat, kita lebih mengambil sikap membantu daripada tidak kurilah. Kita bantu pun dalam kemampuan kita. Kita bukan bantu dia dari luar kemampuan kita. Jadi memang banyak orang masalah. Sesiapa yang terperangkap dengan Along ni, kehidupan dia sangat teruk lah. Bukan setakat dia, keluarga dia, anak dia, termasuk bahkan kita yang cuba nak menjamin dia tu, kita yang akhir sekali dia herdik. Kita nak membantu dia, tapi Along ni cari kita, seolah kita pula yang jebak dia. Kita boleh faham. Jadi insya-Allah biar kita menjadi orang yang banyak membantulah. Saya rasa insya-Allah yang tu Bob, itu rezeki dia lah. Itu rezeki dia lah. Macam tu. Okey, terima kasih Adinda. Saya pun nak cakap tadi. Sila nak tanya. Datuk Kesabadas dah pinjamkan 2 minit masa dia. Okey. Boleh gulung. Okay. Sekarang ni, sebab tu saya ni bukan Datuk Seri Timbalan Tua. Saya sanksi tempat hospital tu. Okey, berapa hospital? Bilangan-bilangan disebut. Tapi daripada maklumat yang saya boleh, tak ramai. Sekretari. Tapi dia tidak selari. Bilangan mereka yang perlu ubat, perlu pada rujukan sekretari ni, bilangan yang terlibat tu jauh mengatasi, tidak proportionate. Sebab itu saya fikir kerajaan mesti memikirkan satu mekanisme lah supaya memberi dorongan supaya lebih ramai doktor-doktor ni bila nak pergi kepada peringkat spesialis atau sub-spesialis, biarlah memberi satu dorongan, insentif sama ada keuangan ke, kemudahan kerja ke, kemudahan tempat kerja ke, kemudahan tempat tinggal dan sebagainya. Sekian, terima kasih. InsyaAllah saya sentiasa menyokong hal-hal yang memberi kebajikan pada rakyat negara kita Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB Tuan Ahmad Fandi. Sekarang ini saya menjemput Yang Berhormat Tuan Abun Sui Anyit untuk berbahas. Terima kasih Yang di-Pertua. Semoga kita ahli dewan ini masih
bersemangat bangun ini macam lembek rasa. Buat ketawa dulu. Okey, ya kita sangat bersyukur sekali lagi kerana cubaan membunuh diri ini tidak lagi akan menjadi satu kesalahan jenayah di negara kita. Dan kita berharaplah supaya masalah-masalah tekanan hidup ini lebih diutamakan untuk diselesaikan melalui kaedah-kaedah yang semakin baiklah untuk menyebabkan orang yang mungkin tertekan ini akan lepas daripada tekanan hidupnya. Berkaitan dengan cerita-cerita Korea ni pun, saya pun tertarik dengan cerita Korea ni, sangat menarik minat anak muda. Bahkan saya tengok kaum-kaum ibu pun minat cerita Korea. Jadi inilah, ini pun kita kena jaga jangan sampai ada orang tertentu yang bunuh diri angkara minat sangat dengan cerita Korea. Jadi saya lihat dalam amendment ataupun pindaan yang kita nak buat ini ada kaitannya dengan masalah bahasa lah. Sebab saya sendiri pun keliru bagaimana amendment ini apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Ia akan berbentuk sama ada persubahatan, subahat namanya di situ. Jadi biasanya bersubahat ini adalah suatu yang berbentuk komplot. Jadi ini saya minta supaya kerajaan menyediakan sesuatu penterjemahan ataupun maksud yang benar-benar menunjukkan abatement dalam bahasa Inggeris dengan izin Jadi persubahatan ataupun mempengaruhi seseorang atau menyebabkan seseorang itu membunuh diri. Jadi ini terjemahan ini juga akan menyebabkan satu kekeliruan dalam kita melaksanakan undang-undang ini apabila ia diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Dan kita mau melihat apakah niat kita sebagai ahli parlimen untuk meluluskan pindaan ini. Niat kita sebenarnya adalah, saya tengok dalam pindaan ini adalah untuk menyelamatkan, untuk membantu mereka yang di dalam keadaan tertekan ini. Jadi bukan menghukum lagi, kerana buktinya adalah kita sudah ingin delete ataupun menghapuskan 309, Section 309 Penal Code ini. Ini adalah sesuatu yang baik untuk kita, untuk rakyatlah yang tertekan. Jadi biarlah niat kita sebagai ahli parlimen ataupun Dewan Negara ini adalah niat kita untuk membantu mereka yang tertekan dalam kehidupan mereka. Bukan lagi menjadikan dia kriminal. Jadi itulah yang saya tekankan, supaya apabila kita menekankan kepada kaedah-kaedah ataupun kaunseling tentang menyelamatkan mereka yang hidup tertekan, dan juga kita berharaplah supaya kita jangan menjadikan ianya satu jenayah, dan ini adalah satu yang baik. Dan sudah tentu yang menyebabkan, terutamanya ada juga saya membaca satu artikel di mana seorang meminjam dalam lebih kurang RM1,000 dan diminta oleh Along sehinggalah berpuluh-puluh ribu ringgit akhirnya. Jadi ini menyebabkan dia tertekan. Jadi ini sesuatu yang menyebabkan, boleh juga menyebabkan orang itu mengakhiri nyawa dia. Jadi inilah niat kita sebenarnya, mau menghukum orang yang pihak ketiga yang berlebih-lebih di dalam mengambil kesempatan yang dihadapi oleh seseorang ataupun kelemahan seseorang yang boleh menjadi mangsa keadaan, baik dari segi keuangan, baik dari segi masalah cinta, baik dari segi masalah hutang dan sebagainya, dan mungkin juga dari segi hidup berkeluarga ataupun suami isteri yang bermasalah dalam perkahwinan mereka. Ini semua adalah sebab-sebab yang boleh menjurus ke arah itu. Tetapi niat kita biarlah jelas, supaya kita nak menyelamatkan orang yang jadi mangsa keadaan ini. Jadi saya tidak panjang untuk membincangkan perkara ini, jadi saya menyokong. Boleh mencelah sedikit. Yang berhormat Abun. Terima kasih. Betul. Ya, setakat berbincang begini untuk meluluskan rang undang-undang ni mudah aja dengan majoriti yang kita ada. Cuma apa langkah-langkah tadi disebut oleh YB Afandi mengenai kekurangan jumlah psikiatris.
Tetapi psikiatris bukan segala-galanya. Kita ada kumpulan-kumpulan badan-badan bukan kerajaan, NGO yang aktif di dalam usaha untuk membantu mereka yang dalam keadaan sempit begini sehingga memilih jalan ringkas, ya, menamatkan kesengsaraan mereka. The Befrienders contohnya, ya. Mereka ramai. Mereka walaupun bukan psikiatris tapi mereka dibimbing oleh orang yang pakar. Adakah YB bersetuju bahawa kita juga sambil kita cuba meluluskan ini mencadangkan supaya lebih banyak kumpulan-kumpulan sokongan ini dibentuk, disokong oleh pihak kerajaan supaya dapat membantu mengelakkan kes-kes begini bertambah. Terima kasih. Ya, terima kasih rakan YB senator kita. Dan memang kita sangat bersetuju dengan apa yang dicadangkan oleh YB tadi. Dan memang ini juga adalah untuk pengetahuan kita lah, ya. Sebab saya sudah dengar dari pagi tadi bahawa sahabat kita yang beragama Islam, di mana Islam itu melarang pembunuhan atau bunuh diri ini. Jadi kita sebagai macam saya sebagai orang Kristian juga, memang kita perkara itu juga dilarang di dalam kehidupan ataupun seorang Kristian lah. Dan itu adalah sesuatu yang kita tidak berhak untuk menghabiskan nyawa kita sebagai seorang Kristian. Ini supaya untuk pengetahuan kita. Jadi justru itu memang dari segi bimbingan agama itu juga akan menyelamatkan mereka. Bukan dari segi kaunseling saja, saya percaya institusi keagamaan juga bermain peranan untuk memberi kekuatan rohani, kekuatan mental kepada orang-orang yang dilanda masalah pribadi ini. Jadi justru itu saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih YB. Memandangkan tadi asalnya ada 5 orang nak bahas. Seorang tarik diri, jadi Datuk Arman saya jemput untuk menjadi pembahas terakhir kita sebelum saya serah kepada YB Menteri. Okey, terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana membenarkan saya mengambil bahagian sekali lagi tentang rang Undang-Undang Kanun Tata Jenayah Pindaan Kurungan 02 pada hari ini. Sebenarnya kita tahu rang undang-undang ini telah kita bahas petang tadi. Dan saya juga bersetuju dengan Yang Berhormat Senator Datuk Wira Hatta di mana kerjasama di antara agensi dan pihak kerajaan dan NGO ini perlu ditambahkan. Sebab kalau ada kerjasama ini, kita dapat meringankan beban kerajaan dan juga kita boleh memastikan perkara ini dapat diluaskan, khususnya dalam akta yang akan kita bangkitkan. Di mana yang kita tahu, lanjutan rang undang-undang kanun kesesahan yang kita bahas ini merupakan bersifat melindungi mangsa. Pembentangan Yang Berhormat Timbalan Menteri dalam Dewan Rakyat tempoh hari, adanya pindaan ini adalah cubaan membunuh diri dapat diselamatkan dengan lebih ramai lagi. Dalam undang-undang sedia ada, mangsa cuba bunuh diri ini didakwa sebagai penjenayah. Soalan saya, apakah garis panduan yang disediakan untuk membantu mangsa-mangsa ini untuk menempuh kehidupan mereka selepas mereka diselamatkan? Bukan mudah untuk memulihkan semangat mereka yang sanggup mengorbankan diri mereka sendiri untuk kembali kehidupan normal. Saya ingin tahu, adakah mereka diasingkan dalam lokasi-lokasi tertentu dalam satu tempoh masa atau mereka dihantar pulang ke pangkuan keluarga yang masih mempunyai keluarga. Antara punca cuba bunuh diri terhasil daripada faktor sekeliling macam dinyatakan oleh YB Afendi tadi. Filem Korea, tapi jangan cerita Korea aja, banyak cerita lagi di Netflix dan sebagainya, mendatangkan isu yang boleh kita tengok yang boleh influence anak-anak muda tentang membunuh diri ini. Apakah tindakan susulan dan sistem sokongan yang disediakan untuk mangsa, malah untuk keluarga mangsa untuk lalui fasa-fasa pemulihan ini? Kehidupan masa kini tidak lagi mustahil dengan situasi kanak-kanak yang masih bersekolah mempunyai niat untuk menamatkan nyawa mereka sendiri. Persekitaran, perkembangan teknologi membolehkan kanak-kanak mengakses saluran-saluran media sosial dan juga media-media utama seperti Netflix, YouTube dan sebagainya. Dan kita boleh mengamati cara-cara untuk mereka lakukan cubaan bunuh diri ini melalui media sosial. Soalan saya seterusnya, apakah kengkangan yang mungkin atau akan dikenakan terhadap mangsa cuba bunuh diri ini sebagai langkah intervensi
atau pencegahan bagi mengelakkan kejadian sama berulang kembali. Jangan kita selamat dia mereka kali pertama, kita bagi mereka peluang dan ruang, kemudian lepas 5 tahun mereka kembali dengan sifat mereka untuk sekali lagi cubaan membunuh diri. Masalah ini pada pandangan saya boleh juga turut diselesaikan dalam kalangan pelajar dan masyarakat. Pihak kementerian dan KKM boleh saling kerjasama seperti mana yang telah dicadangkan oleh Yang Berhormat Dato' Hatta tadi. Mewajibkan saringan kesihatan mental secara berkala di institusi pengajian tinggi, di mana program dilakukan di mana program imunisasi seperti zaman COVID kita sebelum ini. Begitu juga halnya mewajibkan program yang sama untuk rakyat dewasa untuk mencapai usia membuat saringan wajib langkah-langkah pencegahan. Bagi yang bekerja boleh dikenakan penalti kepada majikan kerana gagal menjaga kebajikan mental pekerja mereka. Bagi yang bekerja sendiri dan tidak bekerja mungkin boleh kita kenakan sekatan terhadap subsidi dan peruntukan-peruntukan khas yang kita berikan kepada mereka. Saya rasa wajar pihak kerajaan juga mempunyai sesi taklimat dan kempen-kempen kesedaran kepada rakyat untuk menangani kes-kes cubaan bunuh diri. Sekurang-kurangnya mereka tahu perkara asas yang perlu mereka lakukan. Semua lapisan masyarakat dan kerajaan perlu seiring untuk berganding bahu bagi kepentingan penjagaan kesihatan terutama masalah kesihatan mental dan juga kesihatan. Jadi Datuk Seri Yang di-Pertua, hari ini kita duduk sini membahaskan akta ini. Akta ini amat penting kerana kalau kita tak ambil akta ini secara serius, ianya akan menjadi masalah pada masa hadapan pada negara kita. Jadi pentingnya akta ini untuk kita tidak meletakkan mangsa terus sebagai penjenayah. Prevention is anytime better than... Ya, ramai yang cakap tu. Jadi saya sambungkan. Jadi bagi saya, sekali lagi saya minta pihak kerajaan, rakan-rakan NGO untuk sama-sama kita kerjasama untuk membantu masalah mental yang dalam negara kita, kerana tekanan dalam negara kita ini amat tinggi dengan masalah kos sara hidup dan sebagainya. Jadi saya, Datuk Yang di-Pertua, merasakan pindaan undang-undang ini satu perkara yang amat wajar dilakukan dan saya mohon menyokong rang undang-undang ini. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB. Perbahasan telah tamat dan dengan ini saya menjemput Menteri untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang-di-Pertua. Saya mengucapkan terima kasih kepada 4 pembahas terhadap rang undang-undang ini. Seperti Yang Berhormat sedia maklum, pindaan kepada rang undang-undang ini adalah dengan izin consequential kepada pindaan-pindaan kepada rang undang-undang sebelum ini. Ianya adalah berkenaan dengan pindaan kepada Seksyen 305, 306. Dan isu-isu yang berkaitan di dalam undang-undang ini adalah dengan sebenarnya adalah untuk adalah berkenaan dengan isu persubahatan ataupun accomplice. I think Yang Berhormat AK Das telah bertanya soalan tadi sama ada seorang, I think if I understand correctly, sama ada seorang anak yang diabaikan ataupun di abuse oleh ibu bapa mereka, anak tersebut. Adakah ibu bapa itu juga tergolong sebagai seorang accomplice, if I understand the question correctly? Now, Tuan Yang-di-Pertua, seperti yang telah pun saya katakan dalam pembahasan saya tadi, accomplice itu, apa yang terjumlah kepada seorang accomplice itu adalah satu question of fact, satu persoalan fakta yang bergantung kepada fakta-fakta sesuatu kes. Jadi sekiranya terdapat peranan yang aktif daripada seorang yang menggalakkan seorang lain itu mengambil nyawanya sendiri, daripada fakta-fakta
kita boleh merumuskan perkara tersebut, dan ada satu kes di mana seorang itu boleh dikatakan bersubahat. So dalam contoh yang diberikan oleh Tuan Yang Berhormat tadi, itu akan bergantung. There is no hard and fast rule. It will very much depend, dengan izin Tuan Yang Bertua, on the facts of each individual unique case. So itu adalah, of course, seperti yang saya katakan tadi, inilah adalah sebabnya proses siasatan itu merupakan satu proses yang amat penting. Dan ini bukannya bergantung hanya kepada agensi PDRM. Ini akan bergantung kepada banyak agensi yang lain. Contoh seperti MC yang telah pun saya katakan tadi di dalam kes-kes cyberbullying dan sebagainya. Kepada soalan-soalan yang ditimbul oleh Tuan Arman Azhar tadi berkenaan dengan apakah akan berlaku kepada seorang mangsa selepas beliau ditangkap, adakah dia akan dipulangkan ke pangkuan keluarga dan sebagainya. Seperti yang kita akan membahas dalam rang undang yang selepas ini kepada pindahan-pindahan kepada Mental Health Act, terdapat beberapa peruntukan yang mewajibkan seorang itu yang direscue ataupun di-apprehended, yang cuba membunuh diri, untuk dibawa ke fasiliti perubatan dalam masa yang tertentu. So tujuan itu sudah tentunya adalah untuk memberi rawatan yang sewajarnya kepada seorang yang cuba membunuh diri. Jadi prioriti ataupun keutamaan dalam pindahan-pindahan ini adalah untuk memulihkan seorang yang berfikir untuk mengambil nyawanya sendiri. Ini mungkin akan mengambil masa yang agak lama oleh kerana terdapat proses dari segi psikologi dan sebagainya untuk memulihkan orang tersebut yang cuba mengambil diri. Dan saya rasa Tuan Yang Bertua juga seperti soalan ekoran daripada Yang Berhormat tersebut, beliau bertanya apakah akan usaha dibuat untuk mengelakkan mereka melakukan cubaan membunuh diri sekali lagi. Ini adalah berkait sama dengan jawapan saya tadi, di mana itulah tujuan kami merujuk mereka kepada seorang pakar. That is the purpose of sending them to hospital. Ini adalah satu seperti yang kita telah pun menekankan dari dahulunya, as was pointed out by many Yang Berhormat, dengan izin Tuan Yang Bertua. Habib Menteri, tolong hadkan penggunaan bahasa Inggeris. Ya, saya akan habiskan sekarang. Bukan. Penggunaan bahasa Inggeris dalam jawapan. Boleh. Saya akan, because saya selalu interchange. Again, saya guna bahasa Inggeris. Saya minta maaf. Tapi I think kebanyakan di sini faham apa yang saya kata. Saya pun faham, tapi peraturan mesyuarat. Boleh, Tuan Yang Bertua. Selalu saya pakai yang dengan izin. Tak pernah tak ada izin. Jadi Tuan Yang Bertua, saya akan merumuskan, because rang undang ini seperti yang saya katakan tadi adalah consequential. Kita kena faham. Ia berbangkit daripada rang undang-undang sebelum ini. Jadi apa yang dibahaskan di dalam substantif, isu-isu substantif yang telah dibangkitkan, iaitu berkenaan dengan isu persubahatan, abatement tersebut. Ini semuanya kita telah menggulung di dalam RUU sebelum ini. Tapi apa yang penting untuk kita menekankan di sini adalah bahawa persubahatan ini adalah satu question of fact, satu persoalan fakta. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, di bawah kanun keseksaan, di bawah Seksyen 107,
terdapatnya satu seksyen untuk merangkumi accomplice ataupun persubahatan. Itu bermaksud bahawa undang-undang jenayah telah pun mengiktirafkan ataupun dengan izin sekali lagi recognize accomplices. Ini adalah satu perkara yang sudah lama diguna pakai di dalam di bawah undang-undang jenayah. Jadi itulah yang Seksyen 305 dan 306 ini menjurus kepada. Ianya adalah berkenaan dengan isu persubahatan ataupun an accomplice. Jadi saya rasa Tuan Yang Bertuah, saya telah pun menjawab isu-isu yang ditimbulkan oleh 4 pembahas tersebut. Tapi seperti yang saya katakan tadi, there's a lot, terdapat banyak persoalan berkenaan dengan mental health. Itu adalah saya menerima, itu adalah semua isu-isu yang amat penting yang saya akan menggulung di dalam RUU yang akan kita bermula selepas ini. Oleh kerana itu adalah isu-isu yang substantif di bawah rang undang-undang tersebut. Saya rasa itu saja, Tuan Yang Bertuah. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat bersetuju, kata bersetuju, dan yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda kanon tata cara jenayah. Majlis dalam jawatankuasa. Fasal-fasal 1 dan 2. Fasal-fasal 1 dan 2 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Saya jemput Mobil Menteri. Mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya adalah rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju dan yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Saya jumpa Ibu Menteri. Tuan Yang Bertuah, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda kanun tata cara jenayah telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujui tanpa pindaan. Saya mohon cadangkan iaitu rang undang-undang ini dibaca kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa menyokong? Tuan Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju dan yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali ketiga dan diluluskan sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda kanon tata cara jenayah. DR17 Palang 2023, Rang Undang-Undang Kesihatan Mental dalam kurungan pindaan 2023, bacaan kali yang kedua. Dipersilakan Ibu Menteri. Tuan Yang Bertuah, saya pohon mencadangkan supaya rang undang-undang Kanun Kesihatan Mental Pindaan 2023 dibacakan untuk kali yang kedua sekarang. Tuan Yang Bertuah, rang undang-undang yang akan saya bentangkan ini adalah Akta Kesihatan Mental Pindaan 2023 yang diluluskan di Dewan Rakyat pada 23 bulan Mei 2023. Rang undang-undang ini bertujuan untuk pindah Akta Kesihatan Mental 2001 iaitu Akta 615, susulan pemansuhan kesalahan percubaan bunuh diri di bawah Seksyen 309
Kanun Keseksaan ataupun Akta 574. Susulan pemansuhan Seksyen 309 Kanun Keseksaan bagi meniadakan kesalahan percubaan membunuh diri di mana percubaan sedemikian tidak lagi menjadi kesalahan jenayah, terdapat keperluan bagi menguruskan kes-kes percubaan membunuh diri oleh pihak penguatkuasaan yang terlibat. Tindakan bagi menguruskan perkara ini adalah amat penting bagi memastikan aspek tindakan penguatkuasaan dapat dilaksanakan dengan sewajarnya demi keselamatan dan kebajikan individu yang mengambil keputusan untuk membunuh ataupun cuba membunuh diri di samping menjamin keselamatan masyarakat secara amnya. Dan dipertua rang yang dipertua undang-undang ini bertujuan untuk meminda Akta Kesihatan Mental 2001 iaitu Akta 615 dengan mewujudkan pegawai intervensi krisis ataupun dengan izin Crisis Intervention Officer dan memberikan kuasa kepada pegawai intervensi KAS ataupun pegawai intervensi krisis untuk menangkap ataupun dengan izin apprehend seorang yang cuba membunuh diri di bawah Seksyen 11 ataupun 11 Akta 615. Secara amnya, pindahan Akta 615 ini meliputi 2 fasal, iaitu fasal pertama yang mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai permulaan kuatkuasa akta yang dicadangkan. Fasal yang kedua bertujuan untuk menggantikan Seksyen 11 untuk memberi mana-mana pegawai intervensi krisis kuasa untuk menangkap mana-mana orang yang dia mempunyai sebab untuk percaya bercelaru mental dan kecelaruan mental itu berbahaya kepada dirinya atau kepada orang lain atau harta atau mana-mana orang yang cuba membunuh diri. Bagi maksud penangkapan, mana-mana pegawai intervensi krisis diberi kuasa untuk memasuki mana-mana premis pada bila-bila masa perlu untuk berbuat sedemikian dan dalam menjalankan kuasa tersebut. Pegawai intervensi krisis itu boleh memecah, buka mana-mana pintu atau tingkap luar dan masuk ke dalam. Atau selainnya masuk secara paksa ke dalam premis dan mana-mana bahagian premis itu atau memindah secara paksa apa-apa halangan kepada laluan masuk itu. Selanjutnya, pegawai intervensi krisis itu hendaklah membawa orang yang ditangkap itu ke hospital psikiatri kerajaan atau hospital psikiatri swasta yang diwartakan tidak lewat daripada 24 jam selepas penangkapan itu untuk pemeriksaan. Pindahan ini bangkit daripada pemotongan Seksyen 309 Kanun Keseksaan. Dan betul dalam mendepani situasi selepas pemansuhan kesalahan perlakuan bunuh diri, kerajaan perlu bersedia dari aspek penguatkuasaan yang efektif dan pengurusan individu yang didapati ingin melakukan tindakan membunuh diri. Oleh yang demikian, pemerkasaan undang-undang sedia ada yang berkaitan, iaitu Akta 615 perlu dititik beratkan agar tindakan dan respons yang bersesuaian dapat diambil sekiranya terdapat insiden cubaan membunuh diri dilapor oleh mana-mana pihak di dalam masyarakat umum. Antara perkara yang perlu diberikan perhatian adalah ketersediaan agensi penguatkuasa untuk mengambil tindakan pantas, efektif dan menyeluruh dalam mendepani kes cubaan membunuh diri. Sehubungan itu, terdapat keperluan bagi wujudkan pegawai intervensi krisis di bawah Akta 615 yang merupakan izin first responder dalam menangani kes tersebut. Rasional pewujudan pegawai intervensi krisis ini adalah bagi memastikan tindakan respons kepada kes percubaan bunuh diri dapat dilaksana dengan segera dan efektif di samping melindungi nyawa seorang yang cuba membunuh diri serta menjamin keselamatan masyarakat umum. Pegawai intervensi krisis yang diwujudkan di bawah Seksyen 11 Akta 615 adalah terdiri daripada gabungan beberapa jabatan dan agensi penguatkuasa, iaitu pertama, pegawai polis, kedua, pegawai agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, ketiga, pegawai bomba,
keempat pegawai bomba bantuan, kelima pegawai bomba sukarela, keenam anggota Angkatan Pertahanan Awam dan ketujuh pegawai kebajikan masyarakat ataupun JKM. Keanggotaan pegawai intervensi krisis ini merupakan satu bentuk dengan izin collective responsibility yang merentasi pelbagai jabatan dan agensi. Perkara ini merupakan manifestasi sesuatu bentuk persefahaman yang menyeluruh bagi memperkukuhkan tindakan penguatkuasaan oleh agensi penguatkuasa kerajaan. Jadi betul, bagi memastikan tindakan penguatkuasaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan pantas, pegawai intervensi krisis ini diberi kuasa untuk menangkap ataupun apprehend mana-mana orang yang dia mempunyai sebab untuk percaya bercelaru mental dan kecelaruan mental itu berbahaya kepada dirinya atau kepada orang lain atau harta atau mana-mana orang yang cuba membunuh diri. Rasional kepada pemberian kuasa menangkap ini adalah berdasar fakta bahawa peruntukan sedia ada Seksyen 11 membenarkan penangkapan dilakukan ke atas individu yang dipercayai mempunyai kecelaruan mental dan perkara ini dikekalkan dan ditambah baik melalui penambahan. Pertamanya, kategori orang yang boleh ditangkap iaitu mana-mana orang yang cuba membunuh diri, dan kedua, kategori pegawai penguatkuasa yang boleh melaksanakan tangkapan. Adalah sangat penting dan perlu untuk dijelaskan di sini untuk makluman Tuan Yang Bertuah dan ahli-ahli yang berhormat bahawa erti kata menangkap ataupun dengan izin apprehend di sini tidak bermaksud penangkapan ataupun dengan izin arrest seperti yang berlaku di dalam kes-kes jenayah yang lain. Seperti mana Tuan Yang Dipertua dan ahli yang berhormat sedia maklum, Dewan Yang Mulia ini telah pun baru meluluskan Akta Kanun Keseksaan Pindahan Nombor 2 2023 yang menjenayakan kesalahan cuba bunuh diri, maka pada masa depan ia tidak lagi akan menjadi satu kesalahan jenayah di mana seorang yang cuba bunuh diri itu boleh ditangkap kerana melakukan kesalahan jenayah. Oleh yang demikian, Tuan Yang Bertuah, ini adalah satu perkara yang penting, mungkin ini akan timbul dari segi penafsiran di mahkamah di masa depan. So adalah penting untuk kita stres ataupun menekankan di sini, seperti yang saya katakan tadi, bahawa perkataan menangkap yang dinyatakan dalam Seksyen 11 Akta 615 perlu ditakrifkan dalam konteksnya di sini dan bukannya secara harfiah ataupun literal dengan izin. Jadi ianya bermaksud menangkap ataupun apprehend. Di sini adalah untuk tujuan seorang pegawai intervensi krisis menyelamatkan ataupun dengan izin rescue seorang yang sedang cuba untuk membunuh diri pada saat genting insiden tersebut sedang berlaku. Jadi konteksnya adalah dari segi penyelamatan ataupun rescue, bukan arrest seorang yang cuba membunuh diri. Melalui pindahan yang dicadangkan di bawah Seksyen 11 Akta 615, individu yang telah ditangkap oleh pegawai intervensi krisis hendaklah dibawa ke hospital psikiatri kerajaan atau hospital psikiatri swasta yang diwatakan tidak lewat daripada 24 jam dari masa tangkapan bagi tujuan pemeriksaan. Rasional bagi perkara ini bagi memastikan individu yang terlibat dapat diperiksa dengan sewajarnya oleh pegawai perubatan ataupun pengamal perubatan dan seterusnya diberi rawatan susulan. Tindakan ini penting bagi menjamin keselamatan, kesejahteraan dan sokongan pemulihan yang bersesuaian dapat diberi kepada mereka yang mempunyai kecelaruan mental. Berdasarkan rasional telah dinyatakan adalah menjadi hasrat kerajaan bagi membantu individu yang didapati mempunyai kecelaruan mental ini melalui rawatan perubatan susulan yang sewajarnya setelah ditangkap oleh pegawai intervensi krisis. Dan itu ya Tuan Yang Bertuah, saya pohon mencadangkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Habib Menteri. Ada siapa-siapa menyokong? Saya mohon menyokong Datuk Seri Yang Betul. Terima kasih.
Ahli Yang Berhormat, masalah di hadapan majlis adalah suatu akta untuk meminda Akta Kesihatan Mental 2001. Dibacakan kali kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Ahli Yang Berhormat, di hadapan saya ada seramai 19 orang ahli yang hendak berbahas. Maka saya buat ketetapan bahawa masa yang diberikan 7 juga. Kerana kita masih ada masa simpanan lagi dalam sidang kita kali ini. Dan ini juga akan memberikan peluang kepada menteri kita untuk merehatkan tekaknya yang tadi dia batuk-batuk. Jadi saya buka perbahasan dengan menjemput YB Datuk Dr. Ahmad Azam Hamzah untuk memulakan perbahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih banyak-banyak kerana memberi peluang dan ruang untuk saya sama-sama mengambil bahagian membahas dalam satu tajuk yang amat besar. Dan kalau kita lihat buat masa sekarang, kalau kita berpandukan kepada laporan-laporan yang kita boleh dapati melalui KKM, Majlis Keselamatan Negara, saya rasa isu kesihatan mental ni menjadi isu yang utama lah di Malaysia ni. Mungkin telah melepasi, saya tak pasti, melepasi penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi, kencing manis dan juga jantung. Ya, kalau setengah laporan mengatakan bahawa keseriusan ni boleh jadi satu di antara 3 penduduk Malaysia mempunyai masalah mental. Tapi saya rasa yang amat kritikal adalah di kalangan kanak-kanak, sebab dikatakan mengikut laporan Kementerian Kesihatan sejumlah 400 lebih ribu kanak-kanak yang mempunyai masalah mental. Jadi begitu juga dengan kadar cubaan ataupun perlakuan membunuh diri. 2021 lebih kurang 600 orang lebih. Tiba-tiba setahun kemudiannya telah menjadi 1,100 lebih. Peningkatan yang ketara yang sehinggakan lebih daripada 80%. Jadi saya rasa bertepatanlah dengan masalah yang dihadapi itu. Antara orang kata cara menyelesaikan masalah yang utama sekali adalah mencari jalan yang komprehensif, yang orang kata yang lengkap untuk mengatasi masalah ini. Tapi yang keduanya juga melalui undang-undang. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniahlah kepada kerajaan kerana meminda sebahagian daripada undang-undang ini untuk menyelesaikan atau mengurangkan masalah kesihatan mental ini. Jadi Undang-Undang Kesihatan Mental Pindaan 2023 ini antara lain membolehkan pegawai intervensi krisis, iaitu yang pertama sekali dalam pindaan ini, untuk melantik pegawai intervensi krisis menangkap mana-mana orang yang cuba membunuh diri. Kalau tidak, jumlahnya akan menjadi berlipat ganda. Jadi menangkap sebagaimana yang diterangkan oleh YB Menteri tadi adalah bermaksud menyelamatkan mangsa, bukan untuk memenjarakan mangsa. Pindaan juga dilaksanakan bertujuan untuk meminda Akta Kesihatan Mental, iaitu Akta 615, susulan pemansuhan kesalahan percubaan membunuh diri di bawah Seksyen 309 Kanun Keseksaan, iaitu Akta 574. Oleh kerana pegawai intervensi krisis hanya melibatkan pegawai polis, pegawai bomba bantuan, pegawai agensi kuasa maritim dan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta pegawai kebajikan masyarakat, maka pindaan ini wajar dilaksanakan memandangkan proses menyelamatkan mangsa perlu latihan khusus serta kepakaran khas. Dalam konteks pengurusan masalah pesakit mental, istilah kuasa pegawai intervensi itu merujuk kepada peranan seorang pegawai yang ditugaskan untuk mengambil tindakan dan keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan individu yang menghadapi masalah kesihatan mental dan mungkin tidak dapat membuat keputusan sendiri atau melindungi kepentingan mereka sendiri. Peranan seorang pegawai intervensi dapat melibatkan beberapa tugas dan tanggungjawab, iaitu termasuk
Yang pertama, penilaian. Ya, pegawai intervensi melakukan penilaian terhadap keadaan dan keperluan individu dengan masalah kesihatan mental. Mereka harus bekerjasama dengan profesional kesihatan mental untuk memahami keadaan individu dan menyusun intervensi yang sesuai. Yang kedua, pengambilan keputusan, iaitu pegawai intervensi mempunyai kuasa untuk membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan individu yang tidak dapat membuat keputusan sendiri. Ini mungkin termasuk keputusan mengenai perawatan kesihatan mental, tempat tinggal dan keputusan yang lainnya. Yang ketiga, koordinasi perkhidmatan. Jadi pegawai intervensi bekerjasama dengan pasukan perkhidmatan kesihatan mental, agensi sosial dan pihak lain yang terlibat untuk menyediakan perkhidmatan yang diperlukan kepada individu tersebut. Mereka memastikan koordinasi yang efektif antara pelbagai pihak yang terlibat dalam menjaga keperluan individu. Yang keempat, pelindungan hak. Pegawai intervensi bertindak sebagai pelindung hak dan kepentingan kepada individu yang terlibat. Mereka memastikan individu tersebut mendapat perlindungan undang-undang, keadilan dan akses kepada perkhidmatan yang mereka perlukan. Maka amat jelas pindahan ini juga bertujuan untuk memberi kuasa kepada pegawai krisis masuk secara paksa ke dalam premis dan mana-mana bahagian premis yang berlaku cubaan membunuh diri. Oleh yang demikian, pemilihan kuasa untuk menyelamat diberi kepada institusi yang dinyatakan mengambil kira potensi untuk bertindak sebagai seorang pegawai krisis. Saya juga ingin mencadangkan bahawa pegawai krisis ini dibuka seluas-luasnya, termasuk kepada NGO dan individu-individu yang sanggup bekerja secara sukarela, dan mereka haruslah diberi latihan yang lengkap serta dengan kad pengesahan pengenalan, sebab untuk melakukan kerja-kerja sebegini mereka perlulah pakar dan mempunyai pengetahuan. Tuan Yang di-Pertua, Undang-Undang Kesihatan Mental adalah perundangan yang penting bagi memastikan perlindungan, pemulihan dan sokongan kepada individu yang mengalami masalah kesihatan mental. Dalam pindaan mana-mana undang-undang kesihatan mental, terdapat beberapa isu yang mungkin perlu dipertimbangkan seperti peningkatan accessibility, iaitu pindaan undang-undang mungkin bertujuan untuk meningkatkan accessibility kepada perkhidmatan kesihatan mental, termasuk peningkatan perkhidmatan awam, peningkatan kapasiti dalam sistem kesihatan mental dan pembebasan akses kepada rawatan yang berkualiti. Yang kedua, pemulihan dalam sokongan. Undang-undang kesihatan mental yang baik harus memberikan penekanan kepada pemulihan dan sokongan kepada individu yang mengalami masalah kesihatan mental. Ini boleh termasuk pembentukan program-program pemulihan sokongan masyarakat dan penekanan kepada integrasi sosial individu yang terjejas. Jadi oleh itu, Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Dr. Hajah Wan Martina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Speaker di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang Akta Kesihatan Mental Pindaan 2023. Penangkapan orang yang bercelaru mental merujuk kepada Seksyen 11, mana-mana pegawai intervensi boleh menangkap mana-mana orang yang dia mempunyai sebab untuk percaya bercelaru mental dan kecelaruan mental itu berbahaya kepada dirinya atau kepada orang lain ataupun harta, atau B, mana-mana orang yang cuba membunuh diri. Soalan saya adalah apa yang dimaksudkan mana-mana orang yang cuba membunuh diri? Adakah juga bermaksud orang-orang yang mencederakan diri sendiri tanpa niat untuk membunuh diri? Contoh, kita melihat tadi banyak sahabat-sahabat saya telah membawa statistik kejadian kes penyakit mental ataupun kes-kes kesihatan mental di kalangan kanak-kanak sekolah. Jadi adakah ini juga termasuk? Jadi mana-mana orang yang cuba membunuh diri ini adakah termasuk orang-orang yang cuba yang mencederakan diri tanpa niat untuk membunuh diri?
Dan saya suka juga nak bertanya pegawai intervensi perkara 3 boleh semasa menjalankan kuasa di bawah subsection 2A memecah buka mana-mana pintu atau tingkap luar atau dalam mana-mana premis dan masuk ke dalam. Kita faham pesakit mental apabila dia mengalami tekanan boleh membuat apa sahaja tingkah laku untuk sama ada mencederakan diri sendiri tanpa niat ataupun tanpa niat membunuh diri, dan pada masa yang sama dia juga tidak berniat untuk mencederakan orang lain. Pada masa ini kita boleh rasa pegawai intervensi mempunyai satu hak untuk masuk ke rumah yang berkunci untuk menyelamatkan mereka. Tapi dalam keadaan tertentu, adakah pegawai intervensi ini, contoh kalau kita tidak nampak kelakuan yang terlalu agresif, adakah pegawai intervensi ini boleh masuk dan memecah masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan mangsa ataupun pesakit mental ini? Dan saya juga ingin bertanya kepada perkara 5, pegawai intervensi krisis, ertinya mana-mana pegawai polis. Yang kedua, pegawai agensi penguatkuasaan maritim Malaysia yang mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepadanya dalam Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004. Yang ketiga, pegawai bomba dan pegawai bomba bantuan yang mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diberikan kepadanya dalam Akta Perkhidmatan Bomba 1988 dan pegawai bomba sukarela yang dilantik di bawah Seksyen 4A Akta Perkhidmatan Bomba, anggota Angkatan Pertahanan Awam dan juga pegawai kebajikan masyarakat. Saya ingin bertanya, adakah pegawai-pegawai ini akan diberikan kursus ataupun latihan kemahiran untuk menghadapi masa-masa yang sedang mengalami krisis? Mungkin kita tidak nampak dalam situasi sebenar untuk pesakit-pesakit. Bagi saya pernah menghadapi isu ini di mana pesakit-pesakit bila dia dalam keadaan krisis, dia boleh buat apa saja. Dia boleh mencederakan kita sebagai pegawai yang hendak menyelamatkan mereka, dia boleh mencederakan diri dia dan dia boleh mencedera orang-orang yang berada di sekelilingnya. Jadi bagaimana pihak kerajaan untuk memastikan perkara ini dilihat dan diambil kira untuk memastikan pegawai yang menghadapi orang yang sedang dalam krisis ini dapat melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan, dengan juga dapat menjaga keselamatan diri mereka. Seterusnya saya juga ingin bertanya, kita daripada statistik yang telah diberikan oleh sahabat-sahabat saya daripada pagi lagi berkenaan dengan kesihatan mental ini, kita juga ada kenaikan kes remaja, kanak-kanak berumur daripada 10 tahun hingga remaja berumur 17 tahun yang banyak membuat tingkah laku mencederakan diri sendiri. Dan pagi tadi pun saya bercakap dengan seorang pakar psikiatri yang menceritakan setiap hari dia menerima kes, lebih kurang 2 kes di kecemasan hospital, kes kanak-kanak mencederakan diri sendiri. Jadi saya ingin bertanya, adakah pegawai kaunselor di sekolah juga boleh dilantik sebagai pegawai intervensi? Sebab kadang-kadang anak-anak yang mempunyai kesihatan mental yang tidak sihatlah boleh membuat aktiviti ataupun tingkah laku mencederakan diri sendiri ini secara tersembunyi. Maksudnya dia membuat di rumah. Salah satu tingkah laku yang mereka suka buat adalah dengan mengelar pergelangan tangan, mengelar pergelangan tangan, dan bila ke sekolah mereka memakai bandage ataupun pandangan menyebabkan cikgu tidak nampak. Ini adalah salah satu contoh yang pernah saya jumpa. Jadi bagaimana, adakah guru kaunselor di sekolah ini boleh bertindak sebagai pegawai intervensi dan membawa anak-anak sekolah ini ke hospital, atau adakah mereka juga perlu
memanggil pegawai intervensi yang telah disenaraikan 5 ini. Maksudnya sama ada dia boleh membuat tindakan sendiri atau dia perlu merujuk kepada 5 orang pegawai intervensi krisis yang disenaraikan di akta ini. Dan seterusnya saya juga ingin bertanya, selain daripada akta yang kita buat ini adalah untuk membendung pesakit-pesakit ataupun untuk menyelamatkan pesakit-pesakit mental, kita juga ingin melihat anak-anak remaja kita, anak-anak sekolah ini sihat dari segi mentalnya, sebab kes ini dijangkakan akan makin meningkat dalam seperti yang dijangkakan oleh WHO pada tahun 2025 pesakit kesihatan mental ini, pesakit mental ini akan meningkat dan menjadi antara isu utama kesihatan di seluruh dunia, bukan sahaja kata di negara kita tapi di seluruh dunia akan mengalami masalah kesihatan ini. Jadi saya ingin bertanya, apakah persiapan selain yang telah disenaraikan oleh Yang Berhormat Menteri tadi yang telah menceritakan apa yang telah dibuat oleh di peringkat Kementerian Kesihatan, apakah langkah-langkah kerajaan untuk mengatasi masalah ini dari kejadian kesihatan mental ini makin bertambah. Sekian, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya menyebut Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid. Terima kasih kepada Tuan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pandangan saya kepada Akta Kesihatan Mental ini kepada dua bahagian. Satu, memberi pandangan secara umum kenapa akta ini sangat penting. Dan yang kedua ialah cuba untuk memberi sedikit pandangan bagi mengukuhkan lagi pelaksanaan dan keberkesanan akta ini. Saya ambil bahawa menjaga nyawa ini, Tuan Speaker, adalah merupakan satu perkara yang paling teras. Di mana kalau mengikut syariat Islam, dia berada pada posisi yang tinggi dari segi kepentingan dan maslahah. Dengan sebab itu, dalam surah Al-Ma'idah ayat 32, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan tentang pentingnya menjaga nyawa ini, iaitu wa min ajli dhalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an ila akhir al-ayat. Dengan demikian kami telah tetapkan untuk Bani Israel, yakni sejak syariat dahulu lagi, bahawa barang siapa yang membunuh satu nyawa, maka seumpama mereka membunuh nyawa manusia keseluruhannya. Dan barang siapa yang menjaga satu nyawa, seolah-olah mereka menjaga nyawa semua manusia di atas muka bumi ini. Begitulah besarnya pandangan syariat dalam apa yang disebut dalam konteks maqasid asy-syariah. Kalau semalam kita mendengar hifzuddin, iaitu menjaga agama, hari ini kita akan mendengar hifzun nafs, iaitu memelihara nyawa, atau preservation of soul or life is an essential part of the Islamic Sharia dengan izin. Kalau mengikut pandangan seorang sarjana moden yang bernama Muhammad Umar Shapra dalam bukunya The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Sharia, dia meletakkan bahawa menjaga nyawa atau preservation of soul or life ini merangkumi keseluruhan kepentingan. Dengan makna kata, kalau kita melihat secara terasing hanya jaga nyawa tanpa melihat apa dia multifaktor ataupun faktor pelbagai yang boleh menyumbang kepada soal bunuh diri, cubaan bunuh diri, maka kita akan gagal melihat erti menjaga nyawa itu dalam syariat Islam. Maka dia menyebut satu list yang agak panjang. Apa yang dimaksudkan dengan menjaga nyawa itu juga perlu dilihat dari sudut pemeliharaan maruah, persaudaraan, kesaksamaan sosial, keadilan, peningkatan rohani dan moral, keselamatan hidup, harta, kebebasan, pendidikan, pemerintahan yang baik, mengurangkan kadar kemiskinan, memenuhi keperluan pekerjaan,
peluang bekerja, pengagihan yang saksama, kekayaan, perkahwinan dan kehidupan yang stabil. Semua ini kalau kita listkan, menyatakan kepada kita bahawa menjaga nyawa itu bukan hanya satu isu, tetapi dia multidisiplin. Dan kita pun tahu, bukan saja menyaksikan filem Korea boleh membuatkan orang nak bunuh diri, tapi pendidikan yang tidak seimbang, kemiskinan, begitu juga kerajaan yang zalim, yang tidak adil. Semua ini perlu dilihat sebagai multifaktor dalam kita membicarakan soal health issues ini. Saya masuk kepada cadangan untuk mengukuhkan akta ini kalau diluluskan, dan insya-Allah semua akan meluluskannya, iaitu apakah pihak kerajaan bersedia untuk menyediakan insurans sakit mental seperti mana yang diamalkan di Singapura, di mana insurans ini akan banyak membantu untuk kita meringankan isu-isu yang ada kaitan dengan pindaan kita. Yang kedua ialah memperkenalkan subsidi rawatan dan konsultasi pesakit mental seperti yang dibuat oleh inisiatif Selangor Mental Sihat ataupun Sihat. Dan yang ketiga, meneroka ruang mencipta kecerdasan buatan atau artificial intelligence di mana we can predict someone with the suicidal thoughts dengan izin. Kita boleh predict. Makna untuk mendapatkan AI platform yang ada ini, saya rasa kita kena start using. Kalau betul kita nak jaga nyawa, kita boleh juga tanpa prevention seperti ada pegawai untuk prevent, tapi kita boleh guna artificial intelligence supaya kita boleh predict kemungkinan dan potensi seseorang itu ada pemikiran suicidal. Itu banyak akan membantu. Saya ingin penjelasan kepada pihak menteri apakah semua itu telah diambil kira. Akhirnya ada dua cadangan yang kita boleh tambah baik dalam akta kesihatan mental ini, iaitu juga meletakkan pegawai penguatkuasa agama yang mungkin boleh secara spiritual memberikan intervensi, rundingan, kaunseling, memujuk dengan cara spiritual. Dan ini pernah dibangkitkan oleh Menteri Undang-Undang rakan saya, Mendiang Liu Wee Kuang, pada tahun 2019 ketika dia memegang menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang kedua ialah prevensi melalui pendidikan. Pendidikan yang berterusan dan sokongan kepada pelajar yang ada masalah penyakit mental, dan kita boleh masukkannya dalam Equality Act yang tidak ada dalam negara kita, iaitu Akta Kesaksamaan, di mana penyakit mental juga ada akta atau kesaksamaan untuk mendapat right to be consulted. Dan yang kedua ialah pekerjaan, di mana kita boleh melancarkan strategi improving lives dengan menggunakan SOCSO sebagai platform bagi kita memastikan pekerja-pekerja kita dalam keadaan kerja yang tertekan dapat mendapatkan dia punya consultation untuk isu-isu kesihatan mental. Dengan ini saya menyokong akta yang dibentangkan. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Datuk Dr. Dominic Lau. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberikan peluang saya untuk berbahas rang undang-undang yang membina akta kesihatan mental. Seperti yang dijelaskan oleh Timbalan Menteri, bahawa rang undang-undang pindaan ini akan memberi kuasa kepada peguat kuasa dalam perkara berkaitan dengan kesihatan mental. Tan Sri Yang di-Pertua, kita sedia maklum bahawa kesihatan mental ini bukan isu calang-calang atau isu yang biasa-biasa, dan ianya amat memerlukan perhatian dan pendekatan yang berbeza. Saya sebenarnya pernah sebelum ini membangkitkan di Dewan Yang Mulia ini berkenaan dengan kepentingan kesihatan mental dan perlunya institusi yang berfokuskan kepada penyelidikan, pembangunan dan perubatan. Namun implementasi yang sedia ada tidak sebegitu memuaskan. Juga tawaran HLP, hadiah latihan persekutuan dan sebagainya bukannya pun banyak. Saya tidak faham kelekaan yang dalam perkara ini. Kalau saya tanya kementerian lagi, jawapan mereka seolah-olah seperti template saja, dengan izin. Kita tanya banyak berkenaan dengan kesihatan mental. Jawapannya kurang memuaskan.
Kita tanya geriatrik, lagilah kurang memuaskan. Kita seolah dah biasalah pendekatan secara kabur sehingga isu tersebut memudaratkan. Saya tidak berkata mereka tidak bekerja. Apa yang saya maksudkan ialah adalah rancangan panjang dalam isu-isu utama ini memang tidak memuaskan. Tan Sri Yang di-Pertua, berbalik kepada pindaan dalam RUU ini yang memberikan kuasa kepada pegawai intervensi krisis yang akan menguruskan proses menangani kejadian yang mengganggu dan tidak dijangka yang boleh mengancam untuk membahayakan individu. Dan RUU ini memberi kuasa kepada pegawai intervensi krisis ini menangkap mana-mana yang cuba membunuh diri dan memberi kuasa juga kepada mereka untuk pecah masuk secara paksa ke dalam premis yang berlaku cubaan bunuh diri. Secara dasarnya, saya pasti ahli-ahli dalam majlis di Dewan Yang Mulia ini akan setuju. Ini kerana perkara kesihatan mental orang nak membunuh diri, kita sebenarnya memerlukan undang-undang yang lebih komprehensif dan tidak bertindih. Apa yang saya harapkan dalam pindaan ini adalah kuasa yang dibekalkan kepada pegawai intervensi krisis ini ialah perlulah dengan teliti secara menyeluruh agar ia menepati protokol pengurusan krisis dan ia tidak sekali disalahguna bagi maksud yang lain. Kita perlu memberikan latihan kepada mereka. Sekurang-kurangnya 6 langkah model intervensi krisis yang ada termasuk 2 fasa, dengar dan tindakan. Dan latihan ini adalah penting kerana jika kita ikut pindaan yang telah diberikan bahawa pegawai intervensi krisis ini termasuk pegawai polis,